الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajul bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihah kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'alayhi atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, kullu ummati mu'afan. Nabi kata tiap-tiap umat aku akan mendapat kemaafan. Nabi kata umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, buat salah, buat dosa, buat apa semua, akan sampai satu hari Tuhan akan bagi keampunan. Nabi kata macam tu. Nama kata umat Nabi Muhammad, kalau ada buat dosa, satu hari dia sedar, dia bertaubat, dia minta ampun pada Tuhan, Tuhan akan ampunkan dia. Illal mujahirin, melainkan orang-orang yang mujahir. Ini satu golongan Tuhan tak akan ampun dia. Golongan mujahir, bukan muhajir, mujahirin. Wa inna minal mujaharah, Nabi kata, dan yang dikatakan orang-orang yang mujahir itu ialah an ya'mal ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza. Yang kata golongan mujahir itu ialah satu orang yang dia ni pada sebelah malam dia buat jahat. Dia buat jahat pada sebelah malam. Summa yusbih, sampailah waktu pagi, wa qad satarahu Allahu alaihi, Tuhan tutup kejahatan dia. Ni Nabi nak cerita yang kata golongan mujahir ataupun mujahirin ini, siapa dia? Golongan mujahir ini ialah golongan yang dia buat dosa waktu malam. Dia buat dosa pukul 12 tengah malam, dia buat dosa pukul 1 pagi, dia buat dosa pukul 2 pagi. Sampai pagi Allah Subhanahu wa taala tutup kejahatan dia, orang tak tahu. Pukul 12 dia pergi berzina misalnya. Pukul 1 dia pergi ke tempat-tempat pelacuran misalnya. Pukul 2 pagi dia mabuk arak dan sebagainya misalnya. Dia buat dosa pada waktu malam.
Waqad satarahu Allahu alaih, dan Allah tutup kejahatan dia, busuk dia ni Tuhan tutup. Bini dia pun tak tahu dia pergi buat benda tu. Anak-anak di rumah tak tahu dia buat benda tu. Jiran sebelah menyebelah rumah tak tahu kata dia buat benda tu. Fayaqul, tapi menjelang pagi esok dia bangkit tidur, dia pergi jumpa orang, dia kata, ya fulan, dia kata dekat kawan dia, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza. Dia kata semalam aku pergi buat sekian-sekian benda. Dia pergi cerita ke orang jahat dia buat semalam. Siapa pun tak tahu, bini pun tak tahu, anak pun tak tahu, jiran sebelah menyebelah rumah pun tak tahu. Dia sendiri pergi buka cerita ni bagi tahu ke orang. Dia pergi tempat kerja, dia habaq kat kawan-kawan dia. Dia kata amiltul barihata kaza wa kaza. Semalam aku buat macam ni. Dia kata semalam aku pergi pelacur. Semalam aku pergi minum arak. Semalam aku berjudi sampai pukul 3 pagi. Dia pergi cerita jahat dia dekat orang. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Nabi kata sedangkan semalaman Allah tutup jahat yang dia buat. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih. Tiba-tiba menjelang pagi dia buka buruk dia supaya orang tahu. Ini manusia, Nabi kata Allah tidak ampun dia. Pasal apa? Pasal dia buat jahat, dia buat dosa, dia bangga bagi tahu ke orang dia buat jahat. Manusia yang berbangga dengan kejahatan yang dia buat, ini manusia tak nampak pada dia tanda-tanda menyesal. Manusia yang buat jahat, kemudian pergi cerita ke orang, pergi canang dekat orang, pergi i'lan dekat orang, buruk jahat yang dia buat. Ini manusia, dia macam cabar Tuhan. Dia buat jahat, dia buat dosa, bukan lepas tu dia nak takut ke Tuhan tak. Dia megah lagi, dia bangga lagi, dia pergi cerita lagi buruk dia dekat orang. Manusia jenis macam ni, Nabi SAW kata Allah tidak ampun dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang suka mengembangkan dan menyebarkan fahishah, kejahatan yang mereka buat kepada orang yang beriman. Mana-mana orang yang suka antasyi'a maksudnya pergi duduk habaq merata tempat bagi orang tahu dengan kejahatan yang dia buat. Dia buat satu benda jahat, dia sebarkan ke merata tempat, dia nak orang tahu kata dia jahat. Lebih-lebih lagi dia pergi sebarkan tu fil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Dia pergi jumpa orang baik-baik ni, dia saja nak habaq dekat orang yang baik-baik ni kata dia jahat. Dia pergi jumpa orang-orang yang baik-baik ni, dia saja nak pergi cerita kata dia ni jahat, dia tak heran dengan benda jahat. Orang yang macam ni, Tuhan kata lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Tuhan kata aku janji depa ni akan kena azab pedih dunia dan akhirat. Tuhan kata aku janji bagi depa ni azabun alim, azab pedih fid dunya wal akhirah. Bukan akhirat saja, atas dunia pun aku akan bagi dekat depa ni azab yang pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang hamba tidaklah satu orang hamba menutup celah, menutup keburukan satu orang hamba yang lain di atas dunia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup celah dia pada hari akhirat. Tuan-tuan, benda buruk ni tak elok cerita ke orang.
Bukan hak kita buat, tak elok cerita kat orang. Hak kawan kita buat pun tak elok, kita piduk kembang dekat orang. Kalau sekiranya dia dikenali sebagai orang yang baik-baik, satu hari dia kelihatan buat satu benda tak elok, jangan kembangkan keburukan dia. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang baik-baik. Satu hari terserempak dengan kita, nampak dia buat benda tak elok, tak baik, kita piduk cerita tak elok hak sekali dia buat tu. Tak baik. Nabi kata la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah satu orang manusia yang tutup celah, aib, benda buruk yang dibuat oleh kawan dia, melainkan akhirat esok Allah tutup aib dia. Satu hari terserempak nampak kawan dia yang selama ni dia duk ingat baik, terserempak nampak buat benda tak baik sekali. Dia tutup. Dia anggap itu kesilapan kawan tu. Dia tutup. Tindakan dia tutup aib kawan tu yang dia nampak menyebabkan akhirat esok Allah tutup aib dia. Siapa dia dalam dunia ni yang tak ada aib? Siapa dia dalam dunia ni yang tak ada celah, yang tak ada cacat, yang tak ada keburukan pada diri dia? Siapa dia? Kita punya duk jaga bagi elok pun ada sekali dua kita terbuat benda tak elok. Makna kata manusia ada aib pada diri dia. Seperti mana manusia tak suka aib dia orang cerita, macam itulah orang lain tak suka aib dia dicerita. Maka kalau dia tutup aib kawan dia, Allah tutup aib dia di hari akhirat esok. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syaribah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idribuhu. Qala Abu Hurairah faminna الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah, satu hari dibawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang laki-laki yang minum arak. Satu orang sahabat Nabi, tak macam mana satu hari terpedaya dengan syaitan minum arak. Maka sahabat-sahabat yang lain ni pegang dia, heret dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni peminum arak ni dibawa mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai dekat Nabi, Nabi tanya siapa tengok dia minum arak. Ramai orang pakat kata tengok. Nabi pun bau dekat dia, memang dia sah dia minum arak, dan hal keadaan dia pun nampak orang mabuk. Maka Nabi jatuh hukum. Nabi kata idribuhu. Nabi kata balun dia. Hukum dalam Islam, hukum kerana kesalahan minum arak ialah sebat 80 rotan. Nabi kata idribuhu. Nabi kata balun dia. Kata Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi. Bila Nabi kata pukul dia, maka kami pun pakak pukul. Di kalangan kami ini ada yang pukul dia biyadihi, dengan tangan pukul. Wad-daribu bina'li. Ada sebahagian lagi cabut kasut, pukul dengan kasut. Wad-daribu bisawbih. Ada juga sebahagian lagi ambil kain pukul dia. Pukul dengan kain. Falamman sarafa. Bila dah selesai dah hukuman, dah cukup dah hukuman sebat kepada dia 80 kali. Qala ba'dul qaum. Sebahagian daripada sahabat Nabi tak habis marah lagi, tak habis geram lagi. Pukul-pukul dah, dengan tangan pun hantam, dengan kasut pun hantam, dengan kain pun hantam. Pukul-pukul dah, tak puas hati lagi. Maka sebahagian sahabat Nabi kata pula lagi. Dia kata akhzakallah. Dia kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hina kamu. Marahlah, marah. Marah kan? Apalah hang ni hari-hari duk ikut Nabi.
Hari-hari duk dengar Nabi duk baca ayat Quran, Nabi duk bagi pesan. Hari-hari duk buat benda baik dan sebagainya. Macam mana hang boleh pergi minum arak? Marahlah. Jadi bila Nabi kata pukul, dia pakat pukul dia, dah habis dah, ada yang tak puas hati lagi. Pergi sumpah pula dia ni. Pergi kata, akhzakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hina kamu ni. Nabi SAW bila dengar yang tu, Nabi terus tegur orang yang kata ni. Nabi kata, la taqulu hakaza. Nabi kata, jangan kata macam tu. Nabi kata. Nabi tak bagi piduk hina kawan ni. Jangan kata kat dia macam tu. Jangan piduk kata kat dia, mudah-mudahan Allah hina hang. Jangan kata kat dia macam tu. La tu'inu alaihi syaitan. Nabi kata, jangan. Kita ni jangan sampai menolong syaitan. Nabi kata. Dia ni salah. Memang dia salah. Dia minum arak ni salah. Itu memang salah. Dan sabit kesalahan, ada saksi, ada apa semua, hukuman dah dijalankan. Dia dah dijatuhkan hukum sebat 80 kali. Hampa semua pakat duk sebat dia tadi. Nabi kata salah memang salah. Dan kesalahan sudah dijatuhkan hukuman. Sudahlah. Apa yang tak puas hati lagi sampai nak pergi sumpah kehinaan kepada dia dan sebagainya. Nabi kata, la taqulu hakaza. Nabi kata, jangan sampai duk kata macam tu. Hampa kata macam tu, la tu'inu alaihi syaitan. Hampa ni dah bantu syaitan. Apa maksud dia? Maksud dia, orang yang bersalah, yang sudah dijatuhkan hukum, kalau sekiranya masyarakat masih lagi nak menghina dia, dia besar kemungkinan buat lagi benda yang dia buat tadi. Tuan-tuan, kita kata dalam masyarakat kita, orang isap dadah ni dah masuk dah pusat pemulihan, dah apa semua, dah buat elok dah semua, dia pun kira nampak nak berubah dah. Tapi keluar aja dalam masyarakat, masyarakat tak boleh terima lagi dia. Duk kata lagi, wah ni upah hari nak jadi elok. Duk kata macam tu. Kita membantu syaitan. Kita memudahkan kerja syaitan menggoda dia. Syaitan pergi masuk kat dia, syaitan kata, hang nak berubah apa? Orang tak terima hang dah. Hang nak buat apa? Hang pergi masjid pun tak lagi. Mereka keluar-keluar kasut hilang, mereka tuduh hang. Syaitan pergi kata lagu tu kat dia. Hang betul-betul nak berubah, hang pergi masjid, hang semayang apa semua lagu tu lagu ni. Tak lagi apa hilang atas masjid, orang tuduh hang juga. Hang ni tak tahu buat apa lah, orang tak percaya dah kan. Syaitan masuk kat dia lagu tu. Pasal apa? Pasal orang tak terima dia. Dia pun bila syaitan main bisik macam tu, dia tengok orang pun memang tak terima dia, dia kata betul. Dia kembali kepada tabiat lama, dia buat benda dosa. Perbuatan ini ditegah oleh Nabi SAW. Daripada hadis-hadis yang kita baca, dapat kita simpulkan. Yang pertama, Islam ni agama sejahtera. Islam dia tak mau kacau-kacau, tak mau. Islam ni dia mau semua elok aja. Semua berjalan mengikut perintah Allah dan Rasul. Islam mau macam tu. Tak mau dipiduk buat kelang kabut, buat bagi, tak mau, tak mau. Ikut macam mana Allah dan Rasul mahu. Islam agama sejahtera. Yang kedua, Islam menghukum dengan tujuan untuk nak bagi pengajaran dan nak bagi kesedaran. Itu tujuan hukuman dalam Islam. Islam bila hukum, tujuan hukuman ni ialah nak bagi kesedaran. Nak bagi pengajaran. Bukan nak bagi malu. Nak bagi kesedaran, nak bagi pengajaran. Bukan nak merosakkan orang yang kena hukum. Yang ketiga, Islam nak manusia yang bersalah sedang atas kesilapan dia. Dan Islam nak manusia tu berubah jadi baik. Islam nak manusia yang dah buat salah sedang atas kesalahan dia. Dan Islam nak orang yang buat salah ni berubah jadi baik. Islam nak menambahkan bilangan orang baik dalam masyarakat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 57. Muka surat 57. Kita masuk satu bab baru, bab ma jaa fil ila. Bab ma jaa fil ila. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bersumpah tidak mau jima' isteri. Ni.
Malam ni kita nak tengok satu hadis. Hadis yang nak menceritakan tentang dalam hidup berumah tangga ni kadang-kadang jadi bergaduh, jadi selisih faham, jadi bertengkar, jadi bermasam muka. Kadang-kadang dia sampai ke peringkat yang disebutkan oleh tajuk ni. Laki dia marah kat bini dia, dia kata, aku tak mau sentuh hang dah sampai bila-bila. Oh, marah. Aku tak mau sentuh hang sampai bila-bila. Maksud aku tidak mau sentuh hang sampai bila-bila ialah dia tak mau jima isteri dia dah sampai bila-bila. Ada orang yang dia sampai ke peringkat tu. Baik, apa Islam kata tentang kes yang macam ni? Ketahuilah saudaraku, ini satu perkara yang berlaku sejak daripada zaman jahiliah. Dia kata sejak zaman dulu-dulu benda ni jadi. Orang laki-laki ni kadang-kadang dia misuse dia punya keistimewaan yang Tuhan bagi kat dia. Dia misuse, dia salah guna. Allah bagi keistimewaan dekat orang laki-laki ni boleh menikah sampai 4. Itu keistimewaan. Ada sebahagian orang laki-laki ni dia misuse, dia salah guna keistimewaan ini. Adalah satu dua benda dia tak puas hati dengan bini nombor 1 dia, dengan bini pertama dia tak puas hati. Dia sebagai orang laki-laki dia boleh menikah seorang lagi. Dia pergi menikah seorang lagi, dalam masa yang sama dia dera bini nombor 1 dia. Dia kata aku tak mau sentuh hang dah sampai bila-bila. Cerai pun aku tak mau cerai, apa pun dah hang tetap bini aku, tapi aku tahu buat apa hang. Aku boleh pergi menikah lain, aku tak ada masalah, dia kata. Perbuatan ini sudah pun berlaku sejak daripada zaman jahiliah dulu lagi dah. Baik, cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, ini satu perkara yang dah pun berlaku sejak zaman jahiliah. Dan terbilang ia talak isteri, iaitu bersumpah suami, wallahi tiada aku mau wati akan dikau selama-lamanya. Wati itu maksudnya jima. Kalau zaman jahiliah dulu, kalau dia kata begitu, makna dia nak cerai bini dia. Dia kata aku tak mau wati hang, aku tak mau jima hang dah sampai bila-bila. Kata-kata itu membawa maksud aku cerai hang. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Dan ini berlaku pada zaman jahiliah, dia kata. Ataupun dikatakan oleh suami, wallahi tiada aku mau wati akan dikau 5 bulan. Ataupun dia kata kat bini dia, dalam masa setahun ni aku tak mau sentuh hang. Dalam Islam, tuan-tuan, laki-laki dibenarkan, bukan dibenarkan. Bukan dibenarkan maksudnya kata boleh. Tempoh masa maksimum yang Islam bagi orang laki-laki tak sentuh isteri ni 4 bulan saja. Maksimum masa yang Islam bagi orang laki-laki tak sentuh bini dia ni 4 bulan saja. 4 bulan ni bukan maksudnya dibolehkan, bukan maksudnya tak apa, dah. Tapi takat 4 bulan dia bagi. Lebih daripada 4 bulan, mahkamah akan masuk campur. Itu maksud dia. Kalau suami kata dekat isteri dia, aku tak mau sentuh hang 3 bulan. Okey lagi. Okey lagi. Belum dipanggil ilak lagi. Ataupun dia kata dekat bini dia, aku tak mau tengok muka hang, aku tak mau sentuh hang, aku tak mau buat apa kat hang selama 4 bulan. 4 bulan okey lagi. Sebab maksimum masa ialah 4 bulan. Tapi kalau dia kata, aku tak mau sentuh hang, aku tak mau tengok muka hang, hampir melingkup. Dia kata 5 bulan. Sudah lebih daripada 4 bulan. Bila 5 bulan, mahkamah boleh masuk campur. Itu pun dengan syarat selepas isteri report kepada mahkamah. Dan mahkamah akan tunggu tempoh masa cukup 4 bulan. Bila lebih saja 4 bulan, mahkamah boleh masuk campur. Maka maksimum masa ialah 4 bulan. Baik. Contoh yang dia bawa ni, suami kata, wallahi, demi Allah, tidak aku mau wati akan dikau 5 bulan. 5 bulan sudah jadi ilah. Sudah jadi sumpah tidak mau setubuhi bini. Maka dia dinamakan ilah. Maka ini dalam bahasa Arab dinamakan ilah. Dia kata, begitu. Dan pekerjaan yang demikian itu dosa besar. Ini dosa besar. Ini bukan dosa kecil, ini bukan benda main-main. Bila suami kata dekat bini, aku tak mau sentuh hang setahun, misalnya, ini dosa besar. Kerana menyakiti perempuan dengan sebab tiada diwati akan dia sebegitu lama. Ini satu dosa besar. Baik, dia kata adalah hukum syarak kita.
telah mengubahkan kata jahiliah akan yang demikian itu. Itu dia. Zaman jahiliah bila kata macam tu jadi talak. Islam ubah benda tu tidak menjadi talak. Dan dijadikan oleh syarak kita haram wat'i jua. Tetapi syarak menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan yang haram. Bila laki kata kat bini dia, aku tak mau sentuh hang 5 bulan ataupun lebih. Perbuatan itu sudah jadi perbuatan yang haram. Dan dia sudah dianggap bersumpah tidak mau sentuh bini dia. Dan kalau dalam tempoh masa tu dia sentuh dan dia setubuhi bini dia, dia dianggap melanggar sumpah. Dan dia kena bayar kafarah sumpah. Begitu. Melainkan kemudian daripada bayar kafarah sumpahnya. Melainkan dia bayar kafarah sumpah. Ini kita dah baca bulan lepas. Kafarah sumpah apa dia? Kalau kita bersumpah. Apa juga sumpah? Kalau kita nak langgar sumpah yang kita buat, kita mesti bayar kafarah dia. Sama ada, yang pertama, merdekakan seorang hamba yang mukminah. Hamba perempuan yang mukminah, merdekakan. Baru kita boleh langgar balik sumpah yang kita buat. Ataupun tak boleh yang tu, bagi makan ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Panggil 10 orang miskin, bagi makan nasi misalnya. Ataupun pergi cari pakaian yang sesuai dipakai oleh mereka ni, bagi seorang sepasang. Ataupun puasa 3 hari. Puasa 3 hari yang tak mesti berturut-turut. Tak semestinya berturut-turut. Puasa 3 hari. Niat puasa itu ialah puasa kerana kafarah sumpah. Lepas dia bayar kafarah sumpah, baru dia boleh langgar sumpah dia. Bukan sumpah dalam bab ilak saja. Sumpah dalam bab apa sekalipun. Kalau nak langgar, kena buat benda ni. Ramai orang hari ni bersumpah. Tidak sikit sumpah. Demi Allah aku tak api. Demi Allah aku tak api, sudah jadi sumpah. Tengok-tengok dia nak pi. Bila dia nak pi balik, bermakna dia nak melanggar sumpah yang dia buat. Dia nak langgar sumpah, dia kena bayar kafarah ni dulu. Kalau dia tak bayar, maka selama tu dia dalam dosa. Begitu. Baik. Sekiranya seseorang itu bersumpah, wallahi, tiada aku wata'i akan dikau 5 bulan. Satu orang suami kata, demi Allah, aku tak mau tidur dengan bini aku selama 5 bulan. Maka diberi tangguh akan dia oleh syarak, boleh nanti isteri dia selama 4 bulan. Bini tunggu tengok. Tunggu sampai cukup tempoh 4 bulan. Maka di dalam 4 bulan itu, tiada juga suami itu rojok mewata'i dia sehingga lepas 4 bulan. Maka bolehlah isteri tuntut di sisi qadi akan rojoknya. Yakni rojok suami serta membayar kafarah. Suami kata kat bini dia, aku tak mau sentuh hang dah. Mula pada hari ni, aku tak sentuh hang dah. Isteri bila dengar kata-kata tu, kena tanda berapa hari bulan. Laki dia kata lagu tu, tunggu sampai cukup 4 bulan. Bila cukup 4 bulan, laki dia sungguh, memang tak sentuh dia sungguh. Bila lepas daripada 4 bulan, isteri boleh pergi buat aduan kepada qadi. Mengadu tentang suami dia yang dah masuk 5 bulan. Tidak menyetubuhi dia. Dah 5 bulan. Mahkamah bila dengar benda ni, maka mahkamah boleh ambil alih benda ni dan boleh menggunakan kuasa mahkamah. Panggil suami dia, bagi amaran, suruh suami dia bayar kafarah sumpah dan wat'i bini dia balik. Mahkamah boleh panggil suami dia, betul tak betul, kamu dah 5 bulan, kamu tak sentuh isteri kamu ada buat aduan. Mula daripada tarikh sekian-sekian, sampai hari ni kamu tak pernah sentuh dia. Mahkamah memerintahkan supaya kamu bayar kafarah. Lepas tu, kamu kembali menjadi suami kepada isteri kamu ni, elok-elok. Perintah supaya dia rojok balik kepada isteri dia. Dan jika tiada mau rojok serta tidak mau bayar kafarah, kalau laki dia ni jenis samsik, dia kata tak ada, ini rumah tangga aku, dia kata hang jangan masuk campur. Dia kata dekat tu qadi hang aja. Dia kata ini masalah rumah tangga aku, hang siapa, hang jangan masuk campur. Dia kata dekat qadi macam tu. Dia tidak mau rojok dan tidak mau bayar kafarah. Maka bolehlah isterinya tuntut talak
terhadap dia. Isteri boleh pula filekan satu tuntutan talak terhadap suami ni. Suami sudah 5 bulan tidak sentuh dia dan dia sudah buat aduan ke mahkamah. Mahkamah sudah perintahkan suami suruh bayar kafarah dan kembali rujuk kepada isteri. Suami engkar juga, isteri boleh buat satu tuntutan lagi, tuntut supaya dia diceraikan oleh suami ini. Tuntutan talak. Dan jika enggan suaminya rujuk dan enggan talak, maka bolehlah hakim jatuhkan talak satu. Itu prosedur dia. Hakim panggil suruh rujuk pun tak mau, hakim panggil suruh dia cerai abang bini dia pun dia tak mau, maka hakim menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada hakim, hakim jatuhkan talak satu. Itu cerita dia. Islam ni dia tak mau siapa pun kena naik. Islam ni bukan berat belah laki-laki. Kita jangan salah faham. Kata orang laki-laki ni istimewa sangat dalam Islam ni, sehingga orang perempuan selalu jadi mangsa. Islam juga tak bela perempuan sampai menganiayai orang laki-laki. Islam ni dia fair. Islam ni dia fair. Dia cukup adil. Kepada semua bangsa, kepada semua laki-laki perempuan, kepada budak-budak, pada orang tua, kepada orang siuman, kepada orang gila, Islam adil semua sekali. Tak ada siapa pun. Kalau sekiranya kita ikut Islam yang syumul, kita ikut Islam yang sempurna, kita ambil Islam 100%, tidak ada manusia dalam dunia ni yang akan teraniaya. Tak ada. Orang laki-laki tak boleh ambil kesempatan atas kelelakian dia. Orang perempuan pun tak perlu bimbang di atas kewanitaan dia. Budak-budak tidak perlu bimbang kerana kebudak-budakan dia. Dia boleh dibuat apa-apa orang suka dan sebagainya. Siapa pun tak perlu rasa takut. Orang miskin tidak perlu rasa risau dengan masa depan dia. Orang kaya macam-macam. Islam dah atur cantik lah. Kalau kita apply Islam punya sistem ni, kita apply 100% masuk dalam masyarakat, semua orang akan rasa sejahtera. Tuan-tuan, kita dah bercakap tentang kesejahteraan, keindahan Islam lah, apalah semua, tapi kita tak praktik Islam. Macam mana kita nak nampak Islam tu indah? Tuan-tuan boleh bercakap tentang gula manis kalau tuan-tuan tak makan gula. Nak bercakap apa? Kita nak habang kata gula ni manis, tapi kita jenis orang yang tak makan gula. Kita nak cerita apa kat orang? Kita nak habang kata durian sedap. Nak habang macam mana durian sedap kalau kita pun tak makan durian? Kita nak habang kata Islam ni indah. Kita nak habang kata Islam ni adil. Kita nak habang kata Islam ni cantik. Adil, cantik, indah kok mana kalau sekiranya kita sendiri pun tak beramal dengan Islam? Ini ceritanya. Jadi Islam ni dia bela semua orang. Kalau nampak orang perempuan nak kena naya dengan laki dia, Islam akan bela orang perempuan ni. Dia bagi satu tempoh masa yang lebih daripada cukup. 4 bulan itu dah lebih daripada cukup. Kalau kata marah pun, berapa hari nak marah? Kita suami isteri, kalau ada selisih faham, berapa hari kita nak selisih faham dengan isteri ni? Berapa hari? Sehari pun kita tak boleh tidur dah. Tuan-tuan boleh bayangkan nak selisih faham sampai 3 hari. Boleh bayang nak selisih faham sampai seminggu. Boleh bayang macam mana kita nak selisih faham dengan isteri sampai sebulan, sampai setahun. Kita tak boleh, kita berkelahi dengan jiran sebelah rumah kita pun kita tak boleh duduk dalam rumah hangat. Jiran sebelah rumah ada masalah dengan kita, kita tak boleh duduk dalam rumah kita. Kita hari-hari keluar terserempak muka dia, hari-hari kita tengok muka bini dia, muka anak dia. Macam mana kita nak duduk? Kita tak akan boleh hidup dalam keadaan kita bermusuh dengan orang. Maka suami isteri kalau berselisih, dia bagi tempoh masa sampai 4 bulan. 4 bulan ni lebih daripada cukup. Kalau sekiranya dah 4 bulan pun tak boleh nak jadi baik, maka memang sepatutnya Islam ceraikan pasangan suami isteri ni. Tak guna jadi suami isteri kalau boleh berkelahi sampai 4 bulan. Maka Islam membela orang-orang perempuan, wanita dalam kes yang kita baca ni. Dia kata ataupun dihukumkan dengan satu talak. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i wa harrama faja'ala al-harama halalan wa ja'ala fil yamini kaffaratan.
Artinya, diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi SAW yang sangat dikasihnya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia telah bersumpah Nabi SAW daripada menghampiri isteri-isterinya. Dan diharamkannya isteri-isterinya menghampiri dia. Maka kemudian daripada itu, menjadilah ia akan haram itu halal. Dan dijadikannya pada sumpahnya itu dengan membayar kafarah. Itu dia. Nabi sendiri pernah buat ni benda ni. Nabi kata dekat isteri dia, aku tak mau nak dekat dengan hampa dalam tempoh masa yang terdekat ni, dan hampa pun jangan duk main rapat dengan aku. Nabi pernah kata lagu tu dekat isteri-isteri Nabi. Tapi Nabi kata lagu tu bukan kerana berkelahi, tapi kerana Nabi nak konsentrate ibadat. Kalau boleh Nabi nak konsentrate ibadat, Nabi tak maulah kalau saat lagi, maklum sajalah orang perempuan lagi yang tu yang ni nak macam-macam cerita. So Nabi nak konsentrate pada ibadat. Nabi kata dekat isteri-isteri dia, dalam tempoh masa berapa lama ni aku pun tak mau pergi cari hampa, hampa pun jangan main cari aku. Nabi kata aku nak tumpu pada ibadat. Tidak lama lepas itu Nabi SAW dia kata menjadikan ia akan haram itu halal. Nabi SAW yang pada mulanya melarang bini dia main dekat dengan dia, dan dia pun tak mau pergi dekat dengan isteri dia, kemudiannya Nabi cancel balik. Oleh kerana Nabi cancel, makna Nabi sudah langgar sumpah dia. Maka Nabi SAW membayar kafarah sumpah, barulah Nabi bersama balik dengan isteri dia. Maka hadis ni menjadi dalil bahawa orang yang buat macam ni dengan isteri dia, kalau dia nak cancel balik sumpah dia, dia kena bayar kafarah sumpah. Begitu. Cuma beza Nabi punya kes dengan kes kita buat tadi ialah Nabi bukan kerana berkelahi. Nabi tak mau pergi duk campur dengan isteri dia, tak mau bagi isteri dia main dekat dia kerana Nabi nak tumpu pada ibadat. Sedangkan orang hari ni kalau jadi benda ni bukan kerana nak tumpu ibadat, kerana berkelahi. Kerana marah isteri dia, dia kata aku tak mau sentuh hang sampai bila-bila. Itu beza dia. Tapi berlaku sumpah, yang kemudiannya sumpah itu dibatalkan, dan kerana pembatalan sumpah itu kena bayar kafarah dia. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas, dan katanya lagi bermula hadis Maslamah bin Alqamah daripada Daud yang diriwayatkan daripada Ali bin Mashar, dan tiada padanya daripada Masruq daripada Aisyah. Dan ini hadis lebih sah daripada hadis Maslamah binti Alqamah. Bermula ilak itu ialah bersumpah satu orang laki-laki tidak mau jima isteri dia 4 bulan lebih. Dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi yang mujtahidin padanya. Apabila berlalu habis 4 bulan, maka kata setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW, dan lain daripada mereka itu, apabila berlalu habis 4 bulan, nescaya ditahan suaminya daripada melampaui masa yang demikian itu. Tidak pun kembali suami mewati isterinya, tidak pun ditalakkannya. Itu dia. Bila cukup 4 bulan, masuk bulan yang kelima aja, suami ni mahkamah mesti pitahan dia. Mahkamah mesti bagi 2 pilihan dekat dia, sama ada hang balik pi bersama balik dengan isteri hang, ataupun hang cerai bang bini hang. Mahkamah akan masuk campur di situ. Dan ini adalah qaul Imam Malik bin Anas, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan turun tengok bawah tu. Kata Khazin di dalam tafsirnya, bermula ilak pada uruf syarak ialah sumpah atas meninggalkan wat'i. Ini dia ulang balik definisi lah. Yang kata ilak itu ialah sumpah, satu orang suami bersumpah tidak mau bersetubuh dengan isteri. Sebagaimana apabila berkata satu orang laki-laki kepada isteri dia, wallahi tiada aku jima akan dikau. Ataupun dikata oleh suami itu, wallahi tiada aku mau hampir akan dikau.
kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah orang-orang zaman jahiliah. Apabila menuntut satu orang laki-laki akan sesuatu daripada isteri dia, bila minta apa-apa kat bini dia, tiba-tiba enggan isteri itu memberikannya. Dia minta, bini tak mau bagi. Nescaya bersumpahlah suami itu tak mau menghampiri isteri dia setahun, ataupun 2 tahun, ataupun 3 tahun. Orang Arab, tuan-tuan, dia panas lebih. Minta apa akan tak dapat, terus sumpah tak mau nak, tak mau nak rapat dengan hang dah. Marah. Maka ditinggalkannya isterinya itu bujang janda pun tidak, bersuami pun tidak. Ini kita kata gantung tak bertali. Kerana minta satu benda, isteri tak bagi. Kerana tu aja terus dia kata, aku tak mau tengok muka hang sampai bila-bila. Daripada dia kata tu, dia tak peduli kat bini dia. Nama masih lagi isteri, tapi tak macam isteri. Nak kata talak cerai pun tak. Jadi dia gantung bini dia, gantung tak bertali. Sebenarnya tuan-tuan, dalam agama tak sepatutnya berlaku kes gantung tak bertali ni. Bila suami mengabaikan tanggungjawab dia, isteri boleh terus pergi ke mahkamah buat aduan. Duk jadi kes ni gantung tak bertali, pending di mahkamah, duk pending, tak selesai kes dan sebagainya. Ni adalah kerana orang-orang kita ni dia jahil tentang undang-undang. Bila dia jahil tentang undang-undang, akhirnya dia jadi mangsa. Dia ada undang-undang. Kita hidup ni ada undang-undang. Kita kena rujuk kepada undang-undang. Apa perlu kita buat bila berlaku kes macam ni? Ada undang-undang. Jadi duk kena kat orang perempuan duk jadi naya ni bukan masalah mahkamah syariah. Bukan masalah enactment agama yang tidak kuat. Bukan masalah undang-undang rapuh. Tapi masalah dia kerana pihak yang teraniaya tu tak erti undang-undang. Jadi dia tak boleh nak guna undang-undang untuk nak mempertahankan diri dia daripada teraniaya. Undang-undang ada. Jadi benda-benda macam ni kita kena rujuk balik kepada prosedur undang-undang. Macam mana tindakan kita, apa yang perlu kita buat. Kita pun tak mau bila keluar dalam surat abang, malulah kes apalah sampai 7 tahun, sampai 10 tahun kes tu duduk pending. Kemudian akhirnya image mahkamah syariah diperburukkan oleh media. Ini tak boleh. Lalu akhirnya orang kata ni lah, macam mana undang-undang syariah nak dikuat-kuasakan, mahkamah syariah pun teruk macam tu. Dah, bukan masalah mahkamah teruk, masalah orang yang teraniaya tu kadang-kadang dia tak faham prosedur mahkamah, maka akhirnya dia teraniaya. Maka tak kala datang Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi muslimin itu 4 bulan maksimum masa untuk menunggu bagi satu orang perempuan tu. Kemudian di bawah tu pun sama juga. Tonton tengok muka sebelah. Bersumpah tiada menghampiri isteri selama-lama, apa hukumnya? Kata Khazin di dalam tafsirnya, apabila bersumpah satu orang tidak mau menghampiri isteri dia selama-lamanya ataupun selama lebih daripada 4 bulan, maka ialah orang yang menjatuhkan ilah. Dia kata, ini hak tadi juga. Hukumnya apabila selesai 4 bulan, nescaya ditahan suami, disuruh akan suami itu rujuk balik kepada isteri dia ataupun memberi talak akan dia. Bermula yang demikian itu kemudian daripada tuntutan isterinya. Cuba tuan-tuan tengok. Mahkamah tak boleh ambil tindakan apa kalau sekiranya isteri tak buat tuntutan. Mahkamah hanya boleh masuk campur dalam masalah rumah tangga ni setelah isteri buat tuntutan. Baru boleh mahkamah masuk campur. Maka jika kembali ia daripada sumpahnya, kalau sekiranya suami tarik balik sumpah dia, maka boleh dengan jalan wata'i jika kuasa ia atasnya, ataupun dengan perkataan jika lemah ia daripada wata'i itu. Suami boleh tarik balik, boleh batalkan sumpah dia tu dengan apa? Yang pertama bayar kafarah, lepas tu dia terus pergi, dia setubuh balik isteri dia. Okey, selesailah masalah sumpah dia. Ataupun kalau sekiranya suami ni dalam tempoh masa 4 bulan tu dia ada masalah, sehingga kan dia dah tak boleh dah nak wata'i isteri dia, maka memadailah dia rujuk isteri dia dengan perkataan kalau sekiranya dia gagal untuk wata'i isteri dia.
Dalam tempoh masa 4 bulan tu silap makan ubat apa ke, tak boleh nak buat apa dah lepas tu. Kan? Maka dia rujuk dengan perkataan sahaja. Dia kata. Dan jika tiada rujuk ia dan tiada memberi talak ia, nescaya mentalak atasnya oleh hakim akan satu talak. Kalau dia bantah, suruh rujuk baik-balik dengan bini pun tak mau, suruh dia cerai bini dia pun dia tak mau, mahkamah masuk campur, mahkamah ceraikan mereka. Begitu. Maka ialah qaul Sayyidina Umar dan Osman dan Abi Darda dan Ibni Umar radhiyallahu anhum. Dan kata Sulaiman bin Yasar, aku jumpa lebih daripada 10 orang sahabat Nabi. Sekaliannya berkata, ditahan akan suami yang bersumpah itu. Dan berjalan kepadanya Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Yasar dan Mujahid. Dan dengan dialah berkata Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Itu cerita dia. Sama macam kita baca tadi juga. Cerita dia, isteri mesti report ke mahkamah. Kemudian hakim masuk campur, tunggu tempoh masa 4 bulan lebih. Bila lebih 4 bulan, hakim boleh perintah suami suruh baik balik dengan isteri. Kalau dia tak mau baik balik, hakim boleh menjatuhkan talak kepada suami isteri. Itu prosedur dia. Kemudian bawah tu. Sama juga. Tuan-tuan tolong tengok tajuk baru di bawah tu. Bab ma jaa fil li'an. Iaitu bab yang datang pada menyatakan li'an. Ini pula satu lagi masalah jadi dalam masyarakat yang melibatkan hubungan suami isteri. Ketahuilah saudaraku, makna li'an itu ialah orang dua laki isteri berlepas diri di hadapan hakim daripada kena dera. Maka berkatalah suami pada akhir naik saksinya di hadapan hakim, la'natullahi alayya in kuntu minal kazibin. Maksudnya kutuk Allah akan aku jika aku daripada orang-orang yang bohong. Maka dinamakan bab ini babul li'an. Ini bab li'an. Bab li'an ni tuan-tuan, suami ditakdirkan satu hari balik rumah. Balik rumah, buka-buka pintu, tengok isteri dia tengah duduk berzina dengan jantan lain. Misalnya berlaku macam ni. Suami selalu duduk balik kerja pukul 5.30 sampai di rumah. Hari tu suami tak apa sihat, pukul 2 balik. Pukul 2 suami balik. Balik sampai di rumah sengak sunyi aja, tengok depan pintu rumah ada kasut orang jantan sepasang. Dia pun buka pintu rumah sengak-sengak, buka pintu bilik, tengok bini dia tengah berzina dengan jantan lain. Misalan kata jadi begitu. Maka suami nak buat apa? Ini cerita dia. Suami nak buat apa? Adakah pada masa tu suami nak pergi dapur cari golok-godor main takik jantan ni? Kalau itu yang dia buat, maka dia akan dijatuhkan hukum bunuh balas kerana membunuh orang. Ataupun suami masuk dalam rumah, tengok bini dia tengah duduk berzina dengan jantan lain. Dia keluar daripada rumah, pergi panggil Tok Imam Masjid 4 orang nak. Ini Islam ada bincang tentang benda ni. Baik, dia kata ada juga berlaku li'an di antara dua laki bini di hadapan Nabi SAW pada masa hidup Nabi. Berlaku, zaman Nabi berlaku benda ni. Zaman Nabi ada 2 kes berlaku. Kes orang jantan jahat main panjat bini orang ni. Dan laki dia tengok depan mata. Berlaku 2 kes pada zaman Nabi. Kalau zaman Nabi pun ada jadi benda ni, law ni tuan-tuan macam mana? Law ni macam mana? Laki tahu ke tak tahu aja, benda ni boleh jadi. Dalam masyarakat yang cacar merbah lah ni, benda macam ni boleh jadi. Maka Islam awal-awal bagi tahu kalau jadi macam mana nak buat benda ni. Maka inilah satu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala, Su'iltu 'anil mutala'inaini fi imarati Mus'ab bin Zubair ayufarraqu bainahuma. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in yang masyhur alimnya dan banyak ingat hadis Nabi SAW, nama dia Sa'id bin Jubair. Kata dia, ditanya orang kepada aku tentang masalah 2 laki isteri yang berli'an dalam masa
pemerintahan Mus'ab bin Az-Zubair yang menjadi raja muslimin. Pada masa Mus'ab bin Zubair jadi raja, pada masa tu berlaku kes ni. Kes laki balik ke rumah, tengok ada jantan lain duk berzina dengan bini dia. Maka laki ni mai tanya kepada Sa'id bin Jubair. Mai tanya dia macam mana nak selesai benda ni. Kata soalnya, adakah difarakkan, yakni diceraikan antara keduanya selama-lama? Laki balik rumah tengok bini tengah duk berzina dengan jantan lain. Laki pergi mengadu. Kemudian hakim suruh dia sumpah, kata apa yang dia kata ni betul. Sungguh dia memang tengok bini dia berzina dengan mata dia sendiri. Dia mengaku kata dia tengok, sungguh dia bersumpah. Bini pula bersumpah, kata dak, aku tak buat. Laki aku saja nak fitnah aku. Dua-dua duk bersumpah. Lepas dua-dua sumpah, dia ni tuduh bini dia berzina, bini dia kata dak, aku tak berzina, laki aku saja nak tuduh aku. Bila dah dua-dua ni, dia ni tuduh kata hang berzina, hang kata aku tak berzina, makna salah seorang mesti bohong. Salah seorang mesti bohong. Apa jadi dengan nikah dua-dua laki bini ni? Adakah mereka yang dah bersumpah ni, dia ni sumpah kata bini dia zina, dia ni sumpah kata dia tak berzina, laki dia bohong? Adakah dua-dua laki bini ni diceraikan, dipisahkan dan mereka tak boleh menikah dah sampai bila-bila? Ataupun mereka diceraikan, lepas tu boleh menikah balik ke macam mana? Ini orang pergi tanya Sa'id bin Jubair tentang benda ni. Ataupun boleh bersatu semula sebagai dua orang laki bini. Orang mai tanya dia, boleh tak boleh? Lepas dah mereka ni dipisahkan oleh mahkamah, boleh tak boleh mereka menikah balik jadi laki bini balik? Kata Sa'id, fama daraitu ma aqul faqumtu makani ila manzili Abdullah ibn Umar ista'zantu alaih. Maka tiada aku tahu akan apa mau aku katakan bagian akan jadi jawab soal yang demikian itu. Maka bangun aku dari tempat duduk aku, pergi menuju ke rumah tok guru aku, iaitu seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Minta izin aku kepada orang rumahnya, yakni kepada isterinya, bahawa masuk aku kepadanya. Sa'id bin Jubair ni, bila orang mai tanya dia tak tahu nak jawab benda ni. Dia kata, nanti saya pun kena pergi tanya guru saya. Guru dia ialah sahabat Nabi, iaitu anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tanya dia tak tahu, dia kata, kisah saya pun nak kena rojok benda ni dekat guru saya. Dia pergi tanya anak Sayyidina Umar, macam mana ni masalah suami isteri yang dipisahkan oleh mahkamah kerana suami tuduh bini berzina, bini kata dia tak berzina, dia kata laki dia saja nak fitnah dia. Kemudian mahkamah pisahkan mereka, boleh tak boleh mereka nak jadi laki bini balik? Dia kata, aku tak tahu jawapan benda ni, nanti saat aku nak pergi tanya guru aku. Guru aku ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, iaitu anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila sampai di rumah Ibnu Umar, di rumah anak Sayyidina Umar ni, bila sampai dia pun minta izin dekat isteri kawan tu, minta nak jumpa dengan Ibnu Umar. Faqila li innahu qailun fasami'a kalami faqala Ibnu Jubair udkhul ma jaa bika illa hajah. Qala fadakhaltu fa idza huwa muftarishun barza'ahu fa idza huwa muftarishun barza'ata rahlin lahu. Maka apakala didengar oleh orang rumahnya, isteri dia dengar akan minta izin aku itu, maka kata isterinya bahawasanya Ibnu Umar tidur tengah hari. Itu dia. Ini sunnah Nabi. Nabi dia lepas lohor dia tidur. Sunnah Nabi. Kita kerja pejabat tak selalu buatlah sunnah ni pula kan. Jadi duduk kerja pejabat, tengok lepas lunch tu kan, lepas lunch semayang lohor, macam dia landing tidur. Bila bos mai tanya, ni apa ni duduk tidur? Saya duduk buat sunnah Nabi je duduk. Lepas tu pergi marah bos pula. Bos dia cuba menghalang dia daripada buat sunnah Nabi. Tak boleh lah, tak boleh.
Kan ini bagi orang kerja sendiri ke, ataupun orang pencen ke apa, boleh buatlah sunnah ni. Sunnah tidur lepas lohok. Kan? Ini pun nak kena cerdik lah ini. Kan? Baik. Jadi bila kata Sa'id bin Jubair pergi ke rumah anak Sayyidina Umar ni, bila sampai-sampai, tengok-tengok dia tengah tidur. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab tengah tidur. Ya? Di dalam aku berkata yang demikian, rupa-rupanya didengar oleh Ibnu Umar akan kalamku itu. Tengah duk bercakap dengan bini kau ni, bini dia kata, minta maaf lah, dia kata, Tok Guru duk tidur. Dia kata, tapi saya ada hal penting ni. Tapi dia duk tidur, kata, okey tak apalah, dah macam tu saya balik dulu. Tengah duk sembang ni, Ibnu Umar jaga daripada tidur dia. Maka ia pun jaga dan memanggil akan daku. Kata dia, wahai Ibnu Jubair, masuklah engkau. Aku dah sedar. Dia kata, masa aku dah jaga dah. Mai masuk, dia kata. Tiada datang engkau kepada aku melainkan kerana hajat. Dia kata, aku tahan saja-saja tak mai rumah aku. Kalau hang mai, ada hal. Mai masuk, dia kata. Maka kata Sa'id bin Jubair, maka masuklah aku ke rumahnya. Tak kala aku dengar panggilnya, tiba-tiba aku lihat ia menghamparkan lapik segeduk baginya. Maka duduklah aku. Ni, duk panggil masuk ni, mai masuk ni, dah ambil dah kain selendang ni, duk hampak nak bagi tetamu duduk. Dia meraih tetamu dia macam tu. Dalam duk panggil tu, mai masuk, aku bangkit dah, aku jaga dah, mai masuk, aku tahan kalau mai ada hal. Sambil duk cakap tu, sambil duk hampak dah kain segeduk ni, kain bau, kain hak duk bubuh atas bau ni, hampak dah. Habuan nak bagi tetamu dia duduk. Begitu. Faqultu ya Aba Abdurrahman al-mutala'inani ayufarraqu bainahuma. Maka aku, yakni Sa'id bin Jubair pun bertanya. Kata aku baginya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, apa hukum orang dua laki isteri yang berli'an, yakni suami tuduh isteri dia berzina di hadapan hakim dan sudah pun mengangkat sumpah, dan isteri mengaku tidak berzina di hadapan hakim dan isteri pun sudah mengangkat sumpah dan berlaknat di antara keduanya. Adakah antara keduanya itu diceraikan seumur hidup? Ni kalau dah jadi kes macam ni, adakah laki bini ni cerai seumur hidup? Ataupun masih ada jalan boleh kembali seperti dua laki bini balik? Boleh tak boleh mereka ni nak menikah balik lepas itu? Apabila didengar soal aku, lalu dijawab oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Faqala subhanallah, na'am, inna awwala man sa'ala an zalika fulan ibn fulan. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, subhanallah, dia kata, heran aku akan dikau wahai Sa'id, akan jahil kamu pada masalah yang masyhur ini. Dia kata, apalah hang ni, benda ni pun hang nak main tanya aku. Benda ni, dia kata, tanya budak taski pun tahu. Maksudnya macam tu lah. Benda ni, benda masyhur. Laki bini yang sudah pun berli'an, laki tuduh bini berzina, bini kata tak, dia tak berzina, dia kata laki dia saja nak fitnah dia. Kemudian mahkamah ceraikan mereka. Mereka boleh tak balik jadi laki bini? Benda ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata, semua orang tahu hukum dia. Hukum dia tak boleh dah. Hampa tak boleh dah jadi laki bini. Semua orang tahu. Apalah hang benda macam ni nak main tanya aku, dia kata. Benda mudah macam ni pun nak main tanya. Itu maksud dia. Kata dia, bahkan ya Sa'id, dia kata dah tentulah mereka dah tak boleh jadi laki bini sampai bila-bila. Diceraikan antara dua laki isteri itu selama-lamanya, dia kata. Itu hukum dia. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya awal-awal orang yang tanya masalah ini kepada Nabi SAW ialah si Anu, anak si Anu. Maksudnya ialah sahabat Nabi yang bernama Uwaimir Al-Ajlani dengan wasitah Asim bin Adi Al-Ansari. Itu dia. Dia kata orang yang mula-mula mai tanya Nabi soalan yang hang tanya aku tadi, dia kata orang yang mula-mula tanya Nabi ialah Uwaimir Al-Ajlani. Uwaimir Al-Ajlani dia kena masalah ni. Uwaimir ni balik rumah
balik-balik tengok bini duk berzina dengan orang lain. Dia nak pergi tanya Nabi, dia malu. Benda ni aib, benda ni malu. Apalah bini hang pergi buat kerja macam ni. Dia nak pergi tanya malu. Maka dia minta sahabat dia bernama Asim bin Adi. Dia suruh Asim tolong pergi tanya Nabi bagi pihak dia. Maka Asim pun pergi jumpa Nabi SAW. Kata hadis tu, atan Nabi SAW faqala ya Rasulullah, law anna ahadana ra'am ra'atahu ala fahishatin kaifa yasna? In takallama bi amrin azim wa in sakata ala amrin azim. Maka telah datanglah Asim kepada Nabi SAW. Asim ni sebagai orang tengah kepada Uwaimir. Asim mai jumpa Nabi SAW kerana nak bertanya perkara yang jadi antara dua laki isteri. Maka kata Asim, ya Rasulullah, sekiranya sesungguhnya satu orang daripada kita melihat isterinya berzina di hadapannya sendiri, bagaimana suami memperbuatnya? Dia pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah kata takdir, kata balik rumah, balik buka pintu, tengok ada jantan lain duk berzina dengan bini, apa kita nak buat? Jika marah suami lalu membunuhnya, nescaya dibunuh pula akan dia. Masa tu kalau tengok naik angin, marah, ambil apakah katok apa bagi mati orang, dia akan dihukum bunuh. Pasti dia bunuh orang. Dan sekiranya jika ia bercakap dan menzahirkan di hadapan khalayak ramai, nescaya bercakap ia dengan perkara yang sangat penting dan sangat besar. Kalau dia tak buat apa, setakat nak keluar cerita kat orang, oh, ini benda yang membawa malu besar. Takkan dia dah tengok benda tu, dia pun tak buat apa dekat orang tu, keluar pergi duk cerita ke orang, dia kata, apalah bini aku pergi buat lagu ni. Dia dah pergi buat satu cerita besar yang membawa malu besar kepada dia. Macam mana dia nak buat? Kalau dia ambil tindakan sendiri, pergi pukul kontus sampai mati, dia akan dihukum bunuh. Sudahlah bini dia dah dibuat macam tu oleh orang, dia pula nak kena hukum bunuh. Dia jatuh ditimpa tangga. Kalau dia tak buat apa, setakat nak pergi cerita ke orang aja, ini benda yang mengaibkan, benda yang memalukan, maka apa dia patut buat? Yang menjadikan gempak orang-orang dan gaduh dan jadi fitnah dalam masyarakat. Kalau pergi keluar cerita ke orang, jadi gempak, jadi riuh, orang pakat cerita, jadi fitnah, merosakkan nama dia sendiri. Dan pula kena 80 rotan dera kerana pergi tuduh bini berzina. Dengan kerana pergi cerita ke orang, saksi tak ada, apa tak ada, dia mungkin akan kena sebat atas belakang 80 rotan kerana tuduh orang berzina sedangkan tidak ada saksi. Dan jika diam, dia telah membuat, dan jika diam ia dan membuat tidak peduli, nescaya mendiam ia atas perkara yang besar. Kalau pakai sengap aja duk simpan dalam hati, mati dia. Mana boleh? Dia dah balik tengok benda macam tu berlaku, isteri dia dah buat curang dengan satu orang lain, mata dia sendiri tengok, lepas tu nak sengap, nak simpan seorang-seorang. Dia mati kerana duk pendam perasaan. Macam mana dia nak buat, dia kata. Dan yang menunjukkan dirinya sukakan isterinya dikerjakan orang di hadapannya. Kalau dia sengap, seolah-olah dia suka bini dia buat macam tu. Macam mana dia nak buat? Dan barangkali menjadikan isteri dia beranak pula dengan anak zina itu. Kalau sengap, esok ditakdirkan pula bini dia mengandung beranak anak zina. Macam mana pula nak jadi? Kemudian jadi ia terpaksa pula memelihara anak itu dan mempersakai hartanya. Kalau dia sengap tak buka cerita ni, akhirnya anak tu keluar, kata anak dia, kalau anak tu perempuan pula esok nak menikah, dia nak pergi jadi saksi macam mana? Sedangkan dia tahu tu anak zina. Lepas tu pula kalau dia mati, budak ni pula akan mempersakai harta dia, sedangkan itu bukan anak dia. Ni benda nak kosot, benda nak jadi kosot. Tuan-tuan tengok, larangan Tuhan bila pergi buat satu aja, dia merangkai habis. Satu benda aja, pergi buat satu benda aja, apa dia? Zina. Satu benda aja, zina. Kerana zina, benda tu Tuhan larang, Tuhan tak bagi buat, tapi pergi buat. Kerana buat satu benda, kerana zina aja, benda anak mai lepas tu panjang cerita.
Anak tu beranak keluar mai bukan anak kita. Anak tu pula perempuan bila nak menikah. Kacau. Kita nak sembunyi sampai bila? Kalau kita nak sembunyi daripada pengetahuan orang, kita pergi mengaku kata anak kita, kita jadi wali, nikah tak sah. Pasal kita tak layak jadi wali. Dia bukan anak kita. Kita pergi jadi wali. Bukan kata kita aja berdosa. Budak tu menikah. Menikah tak sah. Anak pinak dia berceleret habis semua. Jadi keturunan yang tak elok. Dia nak jadi panjang cerita. Jadi cerita dia apa? Dalam Islam dia ada satu kaedah. Dia kata sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' maksudnya tutup lubang yang nak boleh nak jadi rosak dan celaka ni. Jangan buat pada awal, jangan pergi duduk dekat benda itu. Sebab dalam Quran dia kata wala taqrabuz zina. Jangan hampir dengan zina. Hampir pun jangan. Bukan kata pergi buat, hampir pun jangan. Pasal apa? Kalau kita pergi hampir, kemungkinan kita buat. Islam awal-awal dia larang benda-benda macam ni. Dia kata dan cemar rumah dia dan busuk namanya. Kalau dia pergi cerita dekat orang, bini dia berzina dengan satu jantan lain, habis rumah tangga dia jadi busuk, nama dia pun tercemar, habis keturunan dia rosak semua sekali. Macam mana nak buat? Bila didengar oleh Nabi akan perkataan yang demikian, maka kata Ibnu Umar, qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Kata Ibnu Umar, maka diam Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasam ia akan mukanya kerana benci Nabi akan perkara itu dan tidak dijawabnya. Nabi bila orang mai tanya benda ni, muka Nabi dandan jadi masam. Muka Nabi dandan jadi masam. Nabi tak suka betul dengar benda ni. Apa ni? Dah ada laki, dah ada bini pergi buat kerja macam ni. Perempuan ni pun teruk, apa hal laki dah ada, hampir panggil jantan lemai di rumah buat benda tak elok. Yang jantan hak mai tu pun satu hang pun dah ada bini dah, yang hang mai celapak bini orang. Nabi dengar benda macam ni, benda tak elok. Nabi masam muka, tapi Nabi tak jawab apa. Nabi diam aja. Tiada dijawabnya. Maka dikhabarkan oleh Asim kepada Uwaimir Al-Ajlani. Asim yang pergi tanya Nabi ni, bila Nabi sengap tak jawab, dia pun balik jumpa Uwaimir, orang yang asal-asal bermasalah ni. Dia beritahu akan benci Nabi pada pertanyaan itu dan tiada dijawab oleh Nabi. Asim balik jumpa Uwaimir. Dia kata, aku tak berani dah. Hang minta aku tolong tanya benda ni dekat Nabi. Aku dah pergi tanya dah. Hang tahu Nabi masam muka, Nabi tak cakap apa. Aku takut atahkan Nabi marah aku ke apakah, aku tak mahu pergi tanya benda ni. Asim tarik diri. Maka kata Uwaimir, wallahi tiada aku mendiamkan sehingga aku sendiri akan pergi tanya Nabi SAW. Dia stres lah, dia tension. Ni masalah ni jadi dekat dia, bini dia pergi buat benda ni. Dia malu nak pergi tanya Nabi, minta satu orang pergi tanya. Kawan ni pergi, Nabi tak bagi jawapan, Nabi marah pula. Benda tak selesai. Dia duk tanggung benda ni. Dia kata, tak lah ni macam ni, aku sendiri nak pergi tanya Nabi lah. Benda ni apa-apa mesti mau settle. Aku tak boleh fikir benda ni, sakit kepala. Sakit kepala duk fikir tentang benda ni. Sambung hadis tu. Falamma kana ba'da zalik atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Maka tak kala adalah kemudian daripada Uwaimir berkata kepada Asim yang demikian itu, maka datanglah Uwaimir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Dia pun tak ada pilihan pergi jumpa Nabi. Dia sampai, Nabi duduk dalam masjid, sahabat-sahabat duduk ada ramai. Dia pun tak kira lah, depan orang pun dia tanya. Maka katanya, ya Rasulullah, beritahu akan hamba, akan seorang laki-laki, yakni akan suami, yang jumpa ia akan satu laki-laki lain, tidur dengan bini dia. Dia pergi jumpa Nabi, depan-depan orang ramai semua, dia pun tak peduli, dia terus tanya. Dia kata, ya Rasulullah, tolong saya bagi tahu macam mana nak selesai masalah ni. Masalah satu orang suami balik-balik rumah, tengok bini duk tidur dengan jantan lain. Tolong saya bantu selesai masalah ni. Adakah dibunuh akan dia? Dia kata, maka dibalas bunuh ke atas orang yang membunuhnya.
Dia kata, adakah patut saya pergi bunuh jantan ni? Bunuh dengan bini-bini saya sekali. Kalau saya bunuh, saya akan kena bunuh balik. Atau bagaimana ia perbuat? Maka diam Nabi SAW tiada menjawab. Dia sendiri pergi tanya pun Nabi diam juga, Nabi tak jawab apa. Maka tiba-tiba datang Uwaimir sekali lagi. Dia pun dah Nabi tak jawab, dia pun bangkit balik. Tak boleh tidur di rumah. Pergi lagi sekali jumpa Nabi SAW. Tak boleh tahan dia macam ni. Benda tak selesai. Pergi lagi sekali jumpa Nabi SAW serta katanya, ya Rasulullah, bahawasanya yang aku tanya akan dikau daripadanya, sesungguhnya telah dibalakkan aku dengan dia. Dia pergi abang. Dia kata, ya Rasulullah, hak soalan saya tanya tu, soalan yang saya suruh Asim mai tanya, kamu tak jawab. Lepas tu saya mai tanya, kamu tak jawab. Hari ni nak abang. Dia kata, sesungguhnya soalan tu berkaitan dengan diri saya. Allah bala saya dengan benda ni. Bini saya yang pergi buat kerja ni. Dia kata. Dia cakap terus kepada Nabi SAW. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayat allati fi surati an-nur wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum hatta khatamal ayat. Dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat daripada surah An-Nur, iaitu firman Allah, wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al-'adhab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas sadiqin. Sadaqallahul azim. Baru turun ayat. Rupanya Nabi diam ni dua pasal. Yang pertama, Nabi diam pasal Nabi marah. Benda macam ni orang gamak buat. Nabi marah. Yang kedua, Nabi diam kerana belum ada ayat Quran lagi yang turun yang nak menjelaskan tentang hukum kepada masalah ni. Maksudnya, dan orang yang menuduh mereka itu akan isteri mereka berzina. Ayat turun. Adapun orang-orang yakni suami yang tuduh bini berzina. Padahal tiada ada bagi orang yang menuduh itu saksi atas tuduhnya. Sedangkan dia tuduh tak ada saksi. Saksi dia sendiri ya. Pasal dia yang balik rumah buka-buka pintu, dia yang tengok. Tak ada saksi lain lah. Dia seorang aja saksi. Sedangkan Islam mau 4 orang saksi. Melainkan dirinya sendiri sahaja yang menjadi saksi. Maka naik saksi seorang daripada mereka itu 4 kali naik saksi. Dengan kata, demi Allah, bahawasanya ia, yakni isteri ini daripada orang yang bahawasanya ia, yakni suami ini daripada orang yang benar pada tuduhnya. Dan pada kali yang kelima, suami berkata bahawasanya laknat Allah ke atas dia jika ada ia daripada orang yang bohong. Suami ini di depan hakim, dia kena pergi sumpah 5 kali. 4 kali dia mesti kata di depan hakim bahawa bini dia berzina. Bini dia berzina. Bini dia berzina. Bini dia berzina. Dia kata 4 kali. Kali yang kelima, dia kata, kalaulah sekiranya saya bohong, saya bersedia untuk terima laknat Allah. Dia kata. Itu sumpah li'an, dia panggil. Nak boleh kata macam tu bukan senang, tuan-tuan. Nak boleh kata macam tu bukan senang. Bila dia kata, maknanya marah betul. Maknanya marah betul. Dan boleh menolak akan azab daripada isteri itu oleh hakim, iaitu naik saksi isteri yang kena tuduh 4 kali naik saksi. Berkata isteri, demi Allah, bahawa sesungguhnya suami saya bohong daripada tuduhannya. 4 kali dia kata. Demi Allah, laki saya bohong, dia kata. Demi Allah, laki saya bohong. Demi Allah, laki saya bohong. Demi Allah, laki saya bohong. 4 kali dia kata depan hakim. Dan pada kali yang kelima, bahawa berkata isteri yang kena tuduh itu, bahawasanya murka Allah ke atasnya jika suaminya benar. Kali kelima, dia kata demi Allah, dia kata. Kalau sekiranya laki saya betul, saya sanggup terima murka Allah.
Itu kali kelima dia kata macam tu. Tuan-tuan, pernah jadi kepada seorang sahabat Nabi. Satu orang sahabat Nabi, selain daripada dia ni lah, ada lagi satu orang sahabat Nabi yang juga ditimpa musibah yang macam ni. Apabila sahaja berlaku benda ni, dia pergi Hilal, kau tak silap nama dia, Hilal bin Umayyah. Dia pergi mengadu kepada Nabi benda ni. Nabi bagi amaran dulu. Nabi kata ini masalah li'an ni bukan benda main-main. Ini benda besar. Hang nak sumpah, nak tuduh bini hang berzina ni benda besar. Tak, dia kata betul. Dia tengok dengan mata dia sendiri, bini dia berzina dengan satu orang laki-laki bernama Syarik, dia kata. Dia kenal sekali kawan tu. Okeylah, Nabi panggil dua-dua. Umayyah ni pun Nabi panggil, Hilal bin Umayyah ni pun Nabi panggil, bini dia pun Nabi panggil. Nabi suruh sumpah. Sebelum sumpah ni, Nabi bagi amaran betul-betul dulu. Akibat daripada hampa sumpah ni akan jadi macam mana, semua Nabi habaq dah. Nabi kata masih nak bersumpah? Nak bersumpah juga. Hilal bin Umayyah terus tuduh. Dia kata bini aku berzina, bini aku berzina, bini aku berzina, bini aku berzina. 4 kali dia sumpah. Sebelum dia nak kata, kalau sekiranya aku bohong, aku sedia untuk terima laknat Allah. Sebelum dia kata tu, Nabi tahan dulu. Nabi kata nanti saya dulu. Sebelum hang ucap sumpah yang kelima ni, aku nak warning hang lagi sekali. Benda ni membawa akibat yang cukup besar dunia akhirat. Jangan kamu ucap benda ni kalau kamu tak betul. Dia kata dia nak ucap juga sebab dia tengok sendiri bini dia berzina. Nabi kata okey. Dia pun sumpah yang kelima, Allah akan laknat dia kalau sekiranya dia bohong. Panggil bini dia pula. Sebelum bini dia cakap, Nabi bagi amaran dulu. Nabi kata, hang ingat baik-baik, azab atas dunia ringan kalau nak banding dengan azab akhirat itu. Kalau hang mengaku tuduhan suami hang ni, hang mengaku memang hang berzina sungguh, hang akan direjam sampai mati. Hukum rejam ni ringan kalau nak banding dengan hukum di akhirat esok. Nabi kata kat dia. Dia kata aku nak sumpah juga pasal laki aku fitnah aku, dia kata. Dia pun sumpah 4 kali. Dia kata laki dia bohong, laki dia bohong, laki dia bohong, laki dia bohong. Sebelum dia sebut sumpah yang kelima, Nabi tahan lagi sekali. Nabi kata nanti sebelum ucap yang kelima, aku nak bagi ingat lagi sekali. Azab dunia ni ringan, azab akhirat lagi besar. Kalau sekiranya hang bohong, hang tarik balik, jangan ucap sumpah ni. Bila kata lagu tu, isteri Hilal bin Umayyah ni nampak macam takut. Nampak macam takut. Tapi tak macam mana, dia kata balik. Dia kata, demi nak menjaga nama kaum aku tetap akan bersumpah. Dia kata. Dia tak mau kaum dia marah dia, memalukan kaum dia pasal dia cakap bohong. Dia pun bersumpah, dia kata dia bersedia terima murka Allah kalau laki dia betul. Habis macam tu, Nabi golek kepala. Nabi kata, Nabi kata, salah seorang mesti berbohong. Nabi kata. Nabi terus kata macam tu. Salah seorang mesti bohong. Kemudian bila mereka balik, Nabi kata di depan sahabat-sahabat. Nabi kata, tunggulah tengok. Kalau bini Hilal bin Umayyah ni beranak, anak yang keluar mai tu, Nabi terang sifat-sifat dia. Biji mata lagu ni, perut betih dia lagu ni, apa semua. Kalau betul rupa anak keluar esok macam yang aku sebut, sah isteri dia berzina. Nabi kata macam tu. Cukup 9 bulan tuan-tuan, beranak-beranak sebiji macam Nabi kata. Anak yang keluar mai sebiji macam Nabi kata. Orang pergi habaq dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, bini Hilal dah pun beranak, anak dia macam yang kamu sifatkan. Nabi kata, kalaulah tidak kerana ada hukum yang melarang aku daripada ambil tindakan dekat bini Hilal bin Umayyah ni, aku pasti akan merejam dia sampai mati. Nabi kata. Itu dia. Ini cerita li'an ini. Dia nak pergi ke mana? Tuhan tunjuk juga. Dunia Tuhan tunjuk, akhirat lagi teruk kena. Ini yang kita duk baca ni benda yang berlaku. Maka menyeru Nabi akan Huwaimir. Bila turun ayat tu, Nabi panggil Huwaimir. Maka dibaca akan ayat yang turun itu ke atasnya. Dan dinasihatkannya akan Huwaimir itu di tengah-tengah sahabat. Serta diberinya ingat oleh Nabi kepada Huwaimir. Seolah-olah sabda Nabi bahawasanya salah seorang daripada hampa 2 laki bini ini tak dapat tidak berbuat bohong. Nabi kata salah seorang hampa mesti bohong. Maka bohong itu tiada faedah padanya. Nabi kata
Jangan bohong, Nabi kata. Hampa salah seorang mesti bohong. Satu orang tuduh kata hang berzina, hang kata hang tak berzina, makna salah seorang mesti bohong. Jangan bohong, Nabi kata bohong tak ada faedah. Hanya mendatangkan azab yang sangat pedih di akhirat. Sekiranya tersalah, maka baiklah legah engkau mengaku daripada masa ini. Jikalau sekalipun engkau kena azab dengan dera 80 rotan di dunia, adalah hukuman dunia itu lebih ringan dan lebih senang menanggungnya daripada azab akhirat. Kerana azab akhirat ni berganda-ganda lebih dan sakitnya. Bila didengar oleh Uwaimir sabda Nabi yang demikian, lalu berkata ia, tiada sekali-kali hamba berbuat bohong. Demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan hamba menjadi Nabi dengan sebenar, tiada hamba bohong atasnya. Uwaimir ni mati-mati kata dia tak bohong. Dia kata dia tengok memang bini dia berzina dengan orang lelaki-lelaki lain depan mata dia. Dia kata. Summa sanna bil mar'ah fa wa'adhaha wa zakkaraha wa akhbaraha anna 'azab ad-dunya ahwana min 'azab al-akhirah. Faqalat la walladhi ba'athaka bil haqq ma sadaqah. Kemudian mendua Nabi dengan beradab kepada perempuan yang kena tuduh itu. Maka menasihat Nabi akan perempuan itu, suruh berkata dengan benar. Jangan buat bohong dan jangan sembunyi kesalahan di dunia ini. Dan mengingat Nabi akan dia bahawasanya engkau kedua tak dapat tidak salah seorang mesti berbohong. Allah Ta'ala jua yang mengetahuinya. Maka siapa yang menyembunyikan kesalahannya di dunia ini, nescaya Allah balas dengan seksa yang pedih di akhirat. Dan dikhabarkan oleh Nabi bahawasanya azab rejam di dunia sampai mati itu lebih ringan daripada azab akhirat esok. Bila didengar oleh perempuan itu akan nasihat Nabi yang demikian, maka dia pun berkata, tiada berzina hamba sekali-kali ya Rasulullah. Demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan hamba jadi Nabi yang sebenar, tiada betul apa yang kata suami hamba itu. Sama-sama keras. Laki pun kata dia tak bohong. Memang dia tengok bini dia berzina. Bini pun kata dia tak bohong. Dia kata laki dia fitnah dia. Sama-sama keras. Qala fabada'a birrajul fashahida arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadzibin. Kata Ibnu Umar, maka memulai Nabi SAW dengan laki-laki, suruh ia akan dia naik saksi 4 kali. Maka menjunjung suami itu seperti suruh Nabi. Lalu kata suami dia, aku naik saksi demi Allah bahawasanya aku daripada orang yang benar pada tuduh aku bahawa isteri aku berzina. Dan disuruh Nabi pada kali yang kelimanya berkata bahawasanya laknat Allah atasnya jika ada ia daripada orang yang bohong pada tuduhnya. Laki pun kata tak peduli. Kemudian summa sanna bil mar'ah fa syahidat arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin summa farraqa bainahuma. Kemudian daripada selesai Nabi meli'an yang laki-lakinya, maka mendua Nabi SAW dengan meli'an yang perempuan pula supaya naik saksi sebagai laki-laki tadi. Maka naik saksilah perempuan itu 4 kali saksi. Kata dia, aku naik saksi demi Allah bahawasanya laki-laki itu daripada orang yang bohong pada tuduhnya bahawa aku berzina. Bini dia Nabi. Dan disuruh Nabi pada kali yang kelima angkat sumpah yang berat menimpa ke atasnya. Katanya bahawasanya murka Allah ke atasnya jika suaminya orang yang benar pada tuduhnya. Kemudian daripada selesai Nabi SAW angkat sumpah antara dua laki isteri tadi, maka memfaraq, yakni menceraikan Nabi antara keduanya. Dan haram berkahwin selama-lama antara keduanya, sebagaimana haram kahwin dua orang yang sesusu. Itu dia. Wallahu a'lam. Itu dia. Ini cerita li'an, tuan-tuan. Benda macam ni takut dalam masyarakat Allah ni, benda macam ni sangat-sangat banyak jadi. Sangat-sangat banyak jadi. Suami jahat, isteri curang, macam-macam cerita. Salah dengar. Salah dengar. Jadi benda-benda yang macam ni banyak berlaku. Cuma dalam masyarakat kita lah ni dia tak buat li'an. Dia lebih kepada buat cerita ke belakang lagu tu aja.
Buat cerita kat belakang begitu saja. Dan lepas ni kita akan tengok secara detail lah. Dia akan cerita tentang apa nama saksi bagi kes zina. Apa benda yang orang laki-laki yang jadi saksi tengok ni, apa benda yang dia nak kena tengok? Dia tak boleh semata-mata kerana nampak satu orang laki-laki, satu orang perempuan duk berpeluk, duk berdakap, dia pergi tuduh mereka berzina. Tak boleh. Dia tak boleh semata-mata nampak satu laki-laki, satu perempuan masuk satu bilik hotel, dia terus nak buat tuduhan zina. Tak boleh. Macam ni punya tuduhan tak diterima. Di mahkamah Islam tak terima. Setakat nampak dua orang laki-laki perempuan langkah masuk dalam bilik hotel, tutup pintu, 2 jam lepas tu keluar, kita nak tuduh kata mereka masuk berzina, tak boleh. Kalau kita kata takkan nak masuk duduk saja kot, kita kata tak boleh. Kita kata lagu tu, kita kena sebat 80 rotan. Soal dia berzina sungguh ke tak dalam tu, Allah yang mengetahui. Kita tak melihat dengan mata kita, kita tak boleh tuduh. Tak boleh. Jadi benda ni kena hati-hatilah. Benda ni kena hati-hati. Itu sebab nak tuduh, tuduhan zina, tuduhan liwat, tuduhan apa lesbian, tuduhan ni semua sama aja. Hukum dia sama. Tuduh, tidak ada saksi, tidak ada bukti yang diterima oleh agama, maka tuduhan itu tidak sah di sisi agama. Soal dia buat sungguh ke tak ke, Allah yang mengetahui. Kalau dia tak kena denda, tak kena hukum atas dunia, akhirat dia tak lepas. Akhirat dia tak lepas. Tapi kita nak mendahului dalam menuduh dia dalam keadaan bukti tidak cukup, itu salah. Kaedah dalam agama, Nabi kata idra'ul hudud bisyubhat. Nabi kata hindari hukum hudud kerana ada syubhat. Maksudnya apa dia? Lebih baik tak usah hukum daripada kita hukum dalam keadaan ada orang kena zalim. Lebih baik tak usah hukum. Kalau kita tak hukum dia atas dunia, dia tak kena, akhirat dia kena. Tapi kalau kita hukum dia atas dunia, sebenarnya dia tak buat macam yang kita tuduh tu, dia tak kena di sana, kita pula pergi kena di sana. Maka Nabi kata idra'ul hudud bisyubhat. Boleh gugur hukum hudud ni kerana ada syubhat, ada benda yang meragukan, hukum lebih baik digugurkan daripada dilaksanakan. Itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan, lebih baik kita tidak menghukum secara zalim daripada kita menghukum yang kemudiannya menjadi zalim. Kan? Tak setanggung kita. Zalim ni Nabi kata apa? Zulumat yaumal qiyamah. Hari kiamat kita gelap kalau kita buat zalim atas dunia. Atas dunia ni pun kalau gelap kita susah dah tuan-tuan. Ni tengah-tengah duduk-duduk ni loop kata habis blackout. Bukan masjid ni blackout, satu seberang jaya blackout. Nak keluar pun masalah. Nak keluar daripada masjid ni pun masalah. Langkah jatuh tangga apa orang, ada langkah empuh orang, kawan tengah duduk sembahyang lagi, kawan pergi terjun atas kepala. Kalau gelap atas dunia pun susah dah tuan-tuan. Gelap dalam masjid ni, lapang bukan ada lemari, bukan ada peti air dalam masjid ni. Tu pun kalau gelap batuh aku dah. Tuan-tuan boleh bayang tak hari akhirat esok Tuhan bagi gelap kat kita. Padang mahsyar yang manusia begitu punya ramai tu, kaki berdiri di atas kaki tu, masa tu kita gelap. Kita gelap, dah lah gelap, orang ramai pula. Macam mana susah kita. Jadi tak usah buat zalim lah. Jadi kita pun jangan sewenang-wenang lah. Jangan sewenang-wenang tuduh orang sembarangan. Jangan sewenang-wenang. Tak tuduh orang tak ada rugi apa. Tuduh orang kadang-kadang membawa rugi dekat kita. Mudah-mudahan kita ambil iktibar apa yang kita baca pada malam ini. Lepas ni dia akan sambung lagi. Hadis cerita tentang 80 rotan hukum ke atas orang yang menuduh orang berzina sedangkan dia tidak ada saksi. Kemudian dia akan bawa main lagi satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kita akan masuk satu tajuk cerita tentang orang perempuan yang di dalam iddah kematian suami, di manakah tempat dia nak tunggu iddah dia berakhir. Adakah dia boleh tunggu di rumah peninggalan suami dia ataupun dia kena balik rumah mak pak dia untuk nak menghabiskan iddah wafat kerana kematian suami dia. Wallahu a'lam.
lagi sekali kuliah, insya-Allah kita akan habis bab yang kita baca ni akan habis sekali kuliah lagi. Wallahu a'lam. Suami sumpah? Tak yalah, sumpah dah tak yalah. Sumpah dah tak yalah. Dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.